Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi nama saya Muhammad Tamizi bin Hussein, berasal dari Kuching, Sarawak. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sejarah Islam di tanah Melayu. Jadi sebagai permulaan, kita umat Islam di Malaysia adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui sejarah kedatangan Islam serta sejarah perundangan Islam di Malaysia. Ini kerana pengetahuan sejarah tersebut dapat membantu kita mengenali siapakah diri kita, ya, serta kedudukan kita, serta ke manakah hala tuju kita untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga dari sekarang kita dapat mencorak dan mengatur langkah kita untuk memertabatkan lagi hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan perundangan Islam di Malaysia. Selain daripada itu, kita juga dapat meningkatkan lagi semangat jati diri kita apabila kita belajar sejarah Islam. Kita akan bertambah semangat dan solidariti Islam dalam diri kita akan meningkat. Dan inilah bekal untuk kita menghadapi cabaran pada akhir zaman ini, terutamanya untuk kita mempertahankan diri dan ideologi kita daripada serangan-serangan pemikiran dan ideologi oleh pihak-pihak musuh Islam yang mana mereka tidak mahu melihat kebangkitan ataupun kedaulatan agama Islam di bumi Malaysia ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, insya-Allah. Kita mulakan dengan apa yang akan saya bentangkan, iaitu yang pertama kita akan membicarakan tentang cara-cara kedatangan, penyebaran dan bukti kedatangan Islam di tanah Melayu. Yang kedua, kita akan melihat perbandingan pelaksanaan syariah di tanah Melayu sebelum dan selepas penjajahan British ke tanah Melayu. Yang ketiga, kita akan melihat apakah faktor-faktor penting untuk kita berjaya melaksanakan hukum syariat di Malaysia ini. Kalau kita betul-betul hendak melaksanakan hukum syariat di Malaysia, apakah faktor-faktor dan ciri-ciri yang perlu kita sediakan, yang perlu kita buat. Dan yang keempat, kesimpulan ataupun rumusan daripada apa yang kita bincangkan pada kali ini. Semoga kita dapat melihat gambaran secara keseluruhan tentang isu yang kita akan perbincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dengan cara kedatangan dan penyebaran Islam ke tanah Melayu. Adalah dipercayai bahawa Islam pertama kali sampai ke Malaysia antara abad ke-13 dan ke-14 Masihi melalui para pedagang Arab dan juga para pedagang dari India Muslim. Kerana dipercayai bahawa ada keserasian antara artifak yang dijumpai di Malaysia dan juga di India, sehingga para ahli sejarah membuat kesimpulan ada keterkaitan antara dakwah Islam di Malaysia dengan Islam yang ada di India. Kemudian Islam juga tersebar luas di rantau ini dengan kedatangan dan Islamnya para Meswara, iaitu seorang putera Hindu dan raja terakhir dari Singapura yang mendirikan Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masihi. Setelah beliau memeluk Islam, maka penyebaran Islam di Nusantara ini, terutama di tanah Melayu ini, menjadi lebih luas dan lebih giat lagi. Seterusnya, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ada teori mengatakan Islam itu datang ke Malaysia mungkin melalui China, melalui negara China. Seperti yang kita ketahui, negara China lebih awal menerima dakwah Islam daripada Nusantara.
Dan dikhabarkan ada beberapa sahabat pernah sampai ke negeri China. Jadi ada teori mengatakan Islam datang ke Malaysia melalui China dan telah sampai ke pantai timur Malaysia. Dan juga ahli sejarah berpendapat bahawa Islam sangat diterima baik di Nusantara, di tanah Melayu. Lebih-lebih lagi dengan hubungan sosial yang begitu baik, di antaranya hubungan perdagangan dan juga melalui perkahwinan, iaitu pedagang Arab, mereka datang dan juga mereka mengadakan hubungan pernikahan dengan orang tempatan, dan ini telah menjadikan dakwah Islam di Nusantara, di tanah Melayu ini berkembang dengan lebih cepat, lebih pesat. Seterusnya, kita melihat bukti datangnya Islam ke tanah Melayu. Ada bukti yang ditinggalkan oleh orang-orang Islam terdahulu, di antaranya adalah makam ataupun batu nisan, kuburan, pada abad yang ke-15, dan juga 3 tiang bertulis di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Penanda kubur yang terukir, yang dikenali oleh orang tempatan sebagai batu Aceh, ia boleh didapati di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Bentuk dan prasasti batu memberi petunjuk penting kepada sejarah awal Islam di negara kita. Jadi ini adalah tanda-tanda, artifak membuktikan bahawa Islam datang ke Malaysia sejak beberapa kurun terdahulu. Dan juga di semenanjung tanah Melayu, bukti fizikal pertama kedatangan Islam dijumpai di tempat yang terletak kira-kira 20 batu di atas Sungai Terengganu. Di sana sebuah batu bertulis berhuruf Arab dan dijumpai sekitar tahun 1386 Masihi ataupun 1326 Masihi. Dan batu ini lebih dikenali dengan batu bersurat. Ini sangat terkenal di negara kita. Ini adalah merupakan tanda-tanda awal kedatangan Islam di tanah Melayu. Baik, kita bincangkan bagaimana pelaksanaan syariah di tanah Melayu sebelum kedatangan British, sebelum penjajahan Inggris. Sultan Iskandar Shah menerima Islam sebagai undang-undang negeri di samping undang-undang adat. Jadi undang-undang Islam ketika itu tegak bersama-sama dengan undang-undang adat Melayu. Kanun Melaka dan Kanun Laut Melaka digubal pada tahun 1444, mengandungi banyak unsur keislaman di dalamnya. Ia merangkumi bidang kekeluargaan, bidang muamalat, keterangan, jenayah, prosedur, urusan-urusan keagamaan dan juga hubungan antara bangsa. Dan setelah itu lahirlah Kanun Pahang, Kanun Johor, Kanun Kota Star, Undang-Undang 99 Perak, Perlembagaan Terengganu dan Perlembagaan Negeri Johor. Manakala negeri-negeri Melayu pada ketika itu dinamakan Dar. Dar adalah kalimah bahasa Arab yang bermaksud negeri. Kelantan digelar Darul Naim, Terengganu diberi gelaran Darul Iman, Selangor Darul Ihsan. Dan ini menunjukkan bahawa penggunaan dar itu melambangkan konsep negara Islam pada waktu itu diterima oleh masyarakat pada ketika itu. Pelaksanaan syariat di tanah Melayu selepas kedatangan British. Ini menjadi musibah kepada kita. Iaitu apabila datangnya penjajah Inggris, maka apa yang mereka telah lakukan bahawa mereka telah menukar undang-undang syariat dan juga adat-adat Melayu ketika itu kepada undang-undang barat, undang-undang Inggris, undang-undang penjajah. Sehinggalah undang-undang Islam hanya terpakai dalam undang-undang keluarga, warisan dan beberapa aspek kecil sahaja dalam undang-undang, dan aspek yang sangat kecil dalam undang-undang jenayah. Maknanya undang-undang Islam ketika itu bila penjajah datang diperkecilkan ataupun tidak didaulatkan.
Pengaruh Inggeris di negara ini telah melahirkan dua institusi kehakiman yang berasingan, iaitu Mahkamah Awam dan Mahkamah Syariah. Inilah adalah gerakan seolah-olah sekularisme, memisahkan antara urusan agama dan juga urusan keduniaan ini. Mereka cuba untuk memisahkan undang-undang awam dan juga undang-undang syariah. Jadi maknanya undang-undang syariah tidak seolah-olah tidak layak untuk menghakimi urusan-urusan jenayah yang berlaku pada ketika itu. Kemudian Mahkamah Syariah juga hanya mempunyai bidang kuasa kehakiman pada undang-undang diri dan keluarga yang hanya berkuat kuasa ke atas orang Islam sahaja. Mereka telah memperkecilkan skop ataupun peranan undang-undang syariah. Dan ini adalah satu perkara yang merugikan kita sebenarnya. Jadi, kita berhasrat untuk kembali menegakkan undang-undang syariat, hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini, terutamanya di negara kita. Maka kita memerlukan beberapa faktor untuk kita mencapai kejayaan bagi kita melaksanakan undang-undang syariat Islam, terutamanya di negara kita ini. Faktor yang pertama sekali, yang paling penting, iaitu kita mestilah ada raja, penguasa ataupun ulil amri yang berdaulat, yang tegas menegakkan hukum syariat Allah. Tanpa ada penguasa yang betul-betul berhasrat untuk mendirikan ataupun menegakkan hukum syariat, maka agak mustahil untuk kita menegakkan hukum Allah SWT. Kemudian haruslah ia disokong oleh rakyat yang memahami akan tuntutan pelaksanaan hukum-hukum syariat serta mereka bersedia untuk mematuhi segala perintah Allah, perintah Rasulullah dan juga perintah ulil amri, orang yang berkuasa dalam negara tersebut. Apabila raja ataupun penguasa telah berhasrat untuk menegakkan hukum Allah, maka kita sebagai rakyat haruslah menyokong segala usaha kerajaan pemerintah kita. Kemudian faktor yang ketiga, iaitu peranan para alim ulama yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah. Mereka haruslah sentiasa menasihati, memantau akan cara-cara pemerintahan orang atasan, serta peranan mereka juga mendidik rakyat ataupun orang bawahan tentang perlunya kita takut kepada Allah SWT dan sentiasa istiqamah menegakkan hukum undang-undang Allah SWT ini. Dan faktor yang keempat adalah sistem pendidikan dan perundangan syariah yang teratur, yang kemas dan sistematik perlu diwujudkan dalam negara kita. Jadi kita mesti ada hukum yang jelas, hukum yang teratur, dan kita didik masyarakat kita dari tahap akar umbi. Dari kecil kita mendidik mereka tentang hukum-hukum syariat ini. Jadi barulah kalau kita mampu untuk menghimpunkan faktor-faktor ini tadi, insya-Allah mungkin urusan untuk menegakkan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini akan lebih mudah untuk kita. Dan terakhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan daripada apa yang kita perbincangkan, bahawa kedatangan Islam ke tanah Melayu ini adalah berdasarkan sejarah. Masyarakat Melayu telah menerima Islam seawal kurun ke-15, bahkan ada sebahagian mengatakan lebih awal lagi daripada itu, berdasarkan beberapa bukti yang bertulis, telah membuktikannya. Antara yang paling tua sekali adalah batu bersurat Terengganu. Kemudian kita hendaklah yakin dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, kita wajib meyakini bahawa hanya peraturan Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah, hukum syariat sahajalah yang mampu membawa keadilan, membawa kesejahteraan dalam kehidupan kita dan manusia seluruhnya. Kita mestilah percaya, wajib mengimani bahawa sumber yang terbaik untuk hukum undang-undang kita adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana kita yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha bijak, maha sempurna, dan mustahil ada kesalahan, ada kezaliman ataupun ketidakadilan dalam hukum undang-undang Allah. Kerana kita yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik
pencipta hukum. Maka atas keyakinan itulah kita wajib untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan daripada diri saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.